Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maaf sebelum saya nak beritahu, maaf sebab saya lambat hantar video, saya agak sibuk sikit. Okey. Untuk minggu ni kita akan belajar satu topik baru, iaitu kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Nota saya dah bagi dalam grup. Okey. Tajuk ni tak susah, mudah je sebab kita bukan belajar mendalam, kita belajar sikit je. Siapa yang dah pernah belajar, dia tahu apa itu kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Tapi kita bukan belajar i'rab, kita belajar kenal je dulu. Apa itu kana dengan saudara-saudara dia dan apa itu inna dan saudara-saudara dia. Itu saja. Okey, sebelum kita belajar lebih lanjut, tajuk yang kita akan belajar ni iaitu tajuk kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha ni dia ada kaitan dengan tajuk jumlah ismiyah. Dia ada kaitan dengan tajuk jumlah ismiyah, di mana di dalam jumlah ismiyah dia ada al-mubtada dan dia ada al-khabar. Okey. Dua tajuk ni dia ada kaitan dengan jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan ringkas, dua tajuk ini mesti berlaku pada jumlah ismiyah sahaja. Dia tak boleh berlaku dalam jumlah fi'liyah. Okey, jelas? Okey, itu perkara pertama yang kamu kena faham. Okey. Terus kita terus kepada pelajaran kita lah. Okey. Yang pertama, tajuk kana wa akhwatuha. Okey, kana wa akhwatuha. Boleh rujuk dalam nota kamu yang saya bawa bagi. Okey, poin yang pertama saya bagi tahu, kana ini ialah fi'il yang masuk pada ayat yang mempunyai mubtada. Okey. Sebelum tu. Okey. Kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha ini merupakan nama dia an-nawasih. An-nawasihu. Okey. Apakah dia an-nawasihu? An-nawasihu ni ambil daripada perkataan nasah mansuh. Apa yang kamu faham dengan nasah mansuh? Dia ada sesuatu, kemudian datang sesuatu, padamkan yang sebelum dia. Betul? Okey. Sama konsepnya, lebih kurang. Okey, apa maksud dia macam ni? Okey. Asal perkataan, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Wah, cabut pula dah. Okey. Asalnya ialah, contoh saya ambil. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Okey, at-talibu mujtahidun. Okey, ini ayat apa? Ini adalah jumlah ismiyah. Kita tahu dalam jumlah ismiyah mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Dalam ayat ini mana mubtada, mana khabar? Okey. Ini adalah mubtada, yang ini adalah khabar. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Okey. Kita faham yang tu? Faham? Ini ada mubtada, ini adalah khabar. Tapi apabila saya masukkan sebelum perkataan at-talibu ialah perkataan kana. Saya masukkan sebelum perkataan at-talibu, sebelum ni saya masukkan at-talibu ialah kana. Maka dia akan jadi kana talib mujtahidan. Kana
Okey, dia akan jadi macam ni. Kana at-talibu. Kana at-talibu. Ni mujtahidan. Apakah perbezaan di antara kedua ni? Bezanya ialah at-talibu tak berubah. Dia bu, sini pun bu. Ini dan, dia menjadi dan. Itu beza dia. Apakah kedudukan at-talibu? At-talibu bila kita masukkan kana, hukum mubtada dia akan berubah menjadi isim kana. Manakala khabar akan menjadi kedudukan khabar akan menjadi khabar kana. Ini yang dikatakan an-nawasih. Asalnya ialah mubtada dan khabar. Tapi apabila kita masukkan elemen kana ataupun inna, maka hukum asal mubtada akan berubah menjadi isim kana ataupun isim inna. Manakala khabar yang asalnya khabar sahaja akan menjadi kedudukannya khabar kana ataupun khabar inna. Itu yang dimaksudkan nawasih. Maknanya macam keadaan nasah mansuh lah. Bila ada sesuatu, kemudian datang pula sesuatu yang lain, hukum yang pertama akan berubah. Tak terpakai. Dia akan pakai hukum yang kedua. Konsep sama. Sebab itulah kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha dinamakan an-nawasihu. Okey, jelas? Jelas ni saya bagi gambaran awal. Sekejap saya terang semula ni, jangan risau. Okey, faham tak? Apakah dia kana, apakah dia inna? Kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha merupakan an-nawasih. Apakah dia an-nawasih? Asalnya ialah hukum mubtada dan khabar, maka bertukar menjadi satu hukum yang lain, iaitu isim kana ataupun khabar kana ataupun isim inna ataupun khabar inna, kerana adanya perkataan kana ataupun inna sebelumnya. Okey, jelas? Okey, seterusnya baru saya nak cerita apakah dia kana wa akhwatuha. Itu yang dimaksudkan yang saya cerita tadi adalah poin yang kedua dalam nota. Tugas kana dan saudara-saudara adalah merofakkan mubtada tu. Semua yang saya cerita tu benda yang mengubah. Bila masuk je kana, dia berubah. Mubtada, hukum mubtada dan khabar tu. Okey. Seterusnya ialah saya cerita apakah dia kana wa akhwatuha. Okey. Kana dan adik akhwatuha ni maksudnya kana dan lain-lain yang seangkatan dengannya. Saudara-saudara dia yang lain. Ada dalam tu, kamu boleh tengok dalam nota kamu tu muka surat. Okey, muka surat yang kedua dia ada kana, dia ada sara, dia ada asbaha, dia ada adha dan lain-lain tu. Itu adalah adik-beradik dia yang lain. Jangan ingat kana je. Kana dan lain-lain. Okey. Kana dengan adik-beradik dia ni ataupun kana dan lain-lain ni merupakan apa? Kana dan lain-lain ni adalah al-fi'lu. Apakah bukti kana ni adalah fi'il? Kalau kamu perasan dalam Quran, kamu akan jumpa perkataan kana, kamu akan jumpa perkataan yakunu, kamu akan jumpa perkataan kun. Kana, yakunu, kun. Kana ni apa? Ini madhi. Ini apa? Ni mudhaf. Ini apa? Ini amar. Jelas? Jadi kana dengan adik-beradik ni dalam kelompok fi'il. Merupakan fi'il. Jelas? Jelas? Habis tu ustazah yang isim kana, khabar kana tu apa dia? Kan saya dah beritahu tadi. Masuk je kana dan dengan adik-beradiknya pada mubtada dan juga pada khabar, maka hukum mubtada akan bertukar menjadi isim kana. Hukum khabar akan bertukar menjadi khabar kana. Mana yang isim? Adakah kana dengan adik-beradik? Tak. Kana dengan adik-beradik ni adalah fi'il. Yang mana isim? Perkataan selepas pada kana. Perkataan selepas pada kana. Jelas? Yang mana yang isim adalah perkataan selepas pada kana. Sebab saya dah bagi tahu dah. Awal-awal tadi saya beritahu kana wa akhwatuha dan juga inna wa akhwatuha
boleh masuk hanya pada jumlah ismiyah. Syarat jumlah ismiyah mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Okey. Jelas? Jadi kana wa akhwatuha adalah fi'il. Contoh. Kalau dalam Quran, contoh ayat dalam petak bawah tu, muka surat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana Allahu aliman hakima. Okey, wa kana Allahu aliman hakima. Ayat Quran tu ialah wa kana Allahu aliman hakiman. Okey. Mana kana? Ini kana. Kalau saya tanya, kana ni apa? Kana ialah fi'lun nawasikh. Fi'lun nasikh ataupun fi'lun nawasikh. Kenapa fi'lun nawasikh ataupun fi'lun nasikh? Nawasikh ni jamak. Fi'lu, al-fi'lu, an-nasikh. Kenapa dia fi'il? Pasal kana memang fi'il. Nasikh ni apa? Kan saya dah beritahu tadi. Daripada perkataan an-nawasikhu. An-nawasikh ni jamak. Satu dia nasikh. Okey, jalan Jadi Allah jadi apa? Allah ni jadi apa? Tadi saya kata dah. Selepas pada kana mesti isim kana. Kalau sini asbaha, jadi apa? Isim asbaha. Faham? Kana dengan adik-beradik tukarlah. Kalau sini jadi bata, jadilah isim bata. Kalau sini saya bubuh kada, jadilah isim kada. Sini saya bubuh inna, jadi isim inna. Ini jadi apa? Ini jadi khabar kana. Okey, jelas? Okey, isim kana hukumnya marfu'. Yang ni khabar kana hukumnya mansub. Apa beza marfu' dengan mansub? Sekejap lagi saya bagi tahu. Okey, jelas Jelas. Kana wa akhwatuha adalah fi'il. Buktinya kita jumpa dalam Quran banyak kana, yakunu, kun. Yang isim inna, khabar kana dengan isim kana dengan khabar kana itu ialah perkataan selepas pada kana wa akhwatuha. Contoh macam ni, wa kana ni apa? Fi'il nasikh. Allah jadi apa? Saya kata perkataan selepas pada kana adalah isim kana. Perkataan selepas pada asal mubtada ni, perkataan selepas pada isim kana, maka jadilah aliman hakima khabar kana. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Saya dah bagi tahu, kata saya padam balik ni. Tak faham pula. Buat pun kecil. Okey. Kana wa akhwatuha plus dengan mubtada plus dengan khabar, maka mubtada dia akan jadi isim kana, khabar dia akan jadi khabar kana. Ini boleh berubah Ini boleh berubah bergantung kepada akhwat dia siapa. Okey, sekarang ni saya kata hukum kana ialah hukum isim kana ialah marfu'. Manakala hukum khabar kana ialah mansub. Macam mana nak kenal marfu'? Okey, nak kenal marfu' ni kaedahnya ialah di akhir perkataan mesti ada dhammah ataupun dhammatain. Okey, ini satu. Yang kedua, alif nun. Yang ketiga, waw nun. Okey,
Ini adalah tanda-tanda marfu'. Contohnya katakanlah, saya bagi sini al-muslimani, kana al-muslimani. Maka al-muslimani adalah marfu'. Kalau sini kana al-muslimuna. Ini tanda-tanda marfu'. Yang ni kana al-muslimu. Nampak tak ni? Alif nun, waw nun. Ini adalah tanda-tanda isim kana. Kalau lah nak kena mansub. Okey. Kita akan jadi kena faham mansub di sini adalah khobar. Yang asalnya ialah khobar saja. Yang manakala isim kana asalnya ialah mubtada. Okey. Mansub contohnya kana al-muslimu mujtahi dan tanda-tanda mansub. Lupa pula saya nak tulis. Saya tulis dulu tanda-tanda mansub. Tanda-tanda mansub yang pertama ialah baris 2 di atas. Tanda-tanda mansub yang pertama adalah baris 2 di atas. Nombor 2. Alif nun akan bertukar menjadi ya nun. Sebelum ya baris atas ini. Yang ini pula 3 waw nun akan bertukar menjadi ya nun. Sebelum ya baris bawah mina. Muslimaini, mujtahidaini, mujtahidina. Yang keempat, alif ta. Huruf ta ni akan berbaris bawah. Contohnya mujtahidatin. Okey, itu adalah tanda-tanda mansub. Okey, jelas Jelas? Contoh. Maaflah, saya buatnya kecil. Kana al-muslimuna, kana al-muslimu. Okey, sini akan jadi mujtahidan. Mai pula dah. Kana al-muslimani. Dia akan menjadi al-muslimani, dia akan jadi asalnya ialah mujtahidaini. Asalnya mujtahidaini asalnya apa? Asalnya ialah mujtahidani. Okey, jelas? Kalau mujtahiduna dia akan jadi mujtahidina. Kalau mujtahidat dia akan mujtahidatin. Okey, jelas? Itu adalah tanda-tanda apakah dia kana wa akhwatuha dan apakah tanda-tanda isim kana dan juga khabar kana. Perubahan dia akan jadi macam mana. Okey, jelas Jelas. Kalau dah jelas saya nak ajar pula. Okey. Apakah beza kana sara dengan kana sara asbaha adha dhalla bata ma bariha ma futia ma anfaka laisa, semua tu. Okey, contoh saya bagi tahu. Okey, kana ni maksudnya dia terjadi pada masa-masa tertentu. Contoh, wa kana Allahu aliman hakima. Kana tu maksudnya terjadi. Maksudnya Allah itu menjadi aliman hakiman. Menjadi maha mengetahui dan juga maha menghakimi. Okey, jadi apa beza menjadi pada kana dan juga menjadi pada sara? Sara jadi juga, kana pun jadi juga. Tapi sara ni maksudnya kejadian yang berlaku untuk perubahan. Contoh dalam ayat tu, qala Nabi SAW, hatta idza saru fahman. Sehingga, hatta tu sehingga,
Idza saru, apabila saru, mereka ni telah menjadi fahman, menjadi lebih faham. Itu maksudnya. Perubahan, dia maksudnya perubahan. Contohnya, langit yang daripada merah, daripada putih menjadi kemerah-merahan. Itu contoh. Yang bawah tu pula asbah, amsa, adha, zalla, bata. Ini adalah kejadian yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kalau asbah tu terjadi pada waktu pagi. Adha terjadi pada waktu duha. Okey. Bata tu terjadi pada waktu malam. Okey, next ialah kalau mazala dengan ma bariha, ma futi'a, ma anfakka ni ialah kejadian yang selalu. Maknanya kejadian yang berterusan terjadi. Okey. Contohnya pula yang laisa. Laisa ni adalah salah satu kata penafian. Dia juga adalah adawatun nafi, tapi sebenarnya beza adawatun nafi dengan kana dia tak ada beza pun. Kan saya dah beritahu, adawatun nafi adalah perkataan yang menidakkan. Laisa di sini pun adalah untuk menafikan juga. Cumanya di sini kita katakan laisa ni dia ada termasuk dalam fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh. Okey. Seterusnya saya nak masuk kepada inna wa akhawatuha. Konsepnya sama je dengan kana wa akhawatuha. Bezanya kita tukar. Tadi kana, sekarang kita tukarlah inna. Okey, contoh. Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Okey. Sama je konsep, inna wa akhawatuha masuk pada mubtada dan masuk pada khabar. Maka mubtada sini akan jadi isim inna, khabar sini akan menjadi khabar inna. Konsep sama. Konsepnya sama tapi hukumnya berbeza. Konsep sama tapi hukumnya berbeza. Okey. Tadi saya kata kana wa akhawatuha dia adalah fi'il. Tapi inna wa akhawatuha adalah sejenis huruf. Sejenis huruf. Kalau kamu ingat balik masa kita belajar tajuk dhamir, saya kata innahu. Innahu. Hu ini adalah dhamir ba'da huruf. Dhamir ba'da huruf. Pasal apa? Sebab inna termasuk dalam kategori huruf. Okey, jelas Ini saya cerita dulu. Apakah dia inna wa akhawatuha? Inna dengan adik-beradiknya adalah sejenis huruf. Okey. Habis tu isim inna tu apa? Isim inna itu ialah perkataan yang selepas pada inna dan adik-beradiknya. Okey. Ini huruf. Huruf Okey. Hukum inna wa akhawatuha, hukumnya adalah kalau isim kana hukumnya marfu', khabar kana ialah mansub. Tapi kalau isim inna kita switch, terbalikkan dia. Isim inna akan jadi mansub, khabar kana akan jadi marfu'. Kita terbalikkan tadi. Ini bukan cerita kana inna tau. Ini kita cerita perkataan selepas depa. Selepas pada inna dan adik-beradiknya. Okey. Mansub tu apa? Marfu' tu apa? Saya dah cerita. Konsep sama. Okey. Contoh. Boleh tengok muka surat yang ketiga. Inna wa akhwatuha. Dia kata kat situ. Inna dan saudara-saudaranya adalah huruf. Ni lah saya dah. Inna dan saudara-saudaranya adalah huruf. Yang masuk kepada mubtada dan juga khabar. Yang mana mubtada akan menjadi isim inna. Khabar akan menjadi khabar inna. Sama juga ini boleh berubah bergantung kepada siapa dekat sini. Kalau sini kita kata anna lah. Okey. Contoh dekat sini dalam Quran banyak dalam Quran banyak perkataan inna ni. Contoh sini dia bagi asal perkataan
Allahu ghafurur rahim. Fahim ke? Ha. Allahu ghafurun rahimun. Asal ni. Tapi apabila kita masukkan elemen inna dekat sini, apa yang berubah? Allah ha. Innallah ha. Kenapa jadi ha? Saya dah cerita tadi. Mansub, apakah hukum dia? Mesti baris atas. Habis tu, ni. Ini menjadi khabar inna. Iaitu marfu' dhammah. Okey, jelas Konsep sama macam kana wa akhwatuha, cumanya hukum perkataan selepas kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha itu berbeza. Dia kena terbalik. Kalau kana kita mula dengan marfu', kemudian diikuti dengan mansub. Tapi kalau inna dia mula dengan mansub, diakhiri dengan marfu'. Okey. Jelas? Jelas Kena faham satu lagi konsep benda ni. Benda ni kena jelas. Kana wa akhwatuha adalah fi'il, inna wa akhwatuha adalah huruf. Jangan salah faham. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Apakah maksud inna, apakah maksud anna, atau apakah maksud ka'anna, apakah maksud laita, itu boleh tengok dalam buku. Okey. Dia kata kat situ inna dengan anna adalah untuk penegasan. Betulkah Allah ini seorang yang betulkah Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Betul, sesungguhnya. Dia takkid, dia tegaskan. Okey, itu gunanya inna. Apakah guna ka'anna? Ka'anna ini dia nak menunjukkan perumpamaan. Contoh dalam Quran, ka'annahum jaradun muntashirun. Kat sini dia nak bagi tahu diumpamakan mereka itu seperti saya tak pasti jaradun muntashirun tu maksudnya apa. Okey. Jelas laita ni, okey, laita berbeza dengan la'alla. Dua-dua itu adalah harapan, tapi laita tu harap yang macam mana, la'alla tu harap macam mana. Laita itu ialah harapan yang memang mustahil. Contohnya ya laitani kuntu turaba, dalam surah apa saya tak ingat. Okey. Dia ni masa hari kiamat dulu. Masa hari kiamat dah mati dah semua. Dia pun mengharapkan supaya mereka ini dihidupkan semula. Memang itu adalah mustahil. Harapan yang mustahil. Tapi la'alla ni ialah harapan yang boleh dicapai. Saya berharap saya akan berjaya dalam pelajaran. Itu adalah harapan yang boleh dicapai. Bukan laita. Kita gunakan la'alla. La'alla tu adalah harapan yang memang mustahil untuk dicapai. Hang dah mati, hang nak hidup semula. Memang tak boleh. Hang dah tua, hang nak jadi muda balik. Tak boleh. Okey. Jelas lakinna adalah untuk susulan. Tadullu ala istidrab. Maksudnya tetapi. Lakin ni maksud tetapilah. Okey, tetapi ni juga kita boleh jumpa dalam huruf ataf. Huruf ataf. Okey, penggunaan dia sama. Dia boleh menjadi inna wa akhwatuha. Perkataan selepasnya akan menjadi isim inna, dan perkataan selepas pada isim inna akan menjadi khabar inna. Okey, jelas Saya ulang semula. Khulasah kita iaitu inna wa akhwatuha adalah huruf. Saya tulis semula. Kana wa akhwatuha adalah fi'il, manakala inna wa akhwatuha ialah huruf. Inna. Ini kana. Kedua-dua ni masuk pada jumlah ismiyah, yang mana kita ada mubtada, kita ada khabar. Mubtada sini akan bertukar menjadi isim apa?
khabar dia akan menjadi khabar apa? Bergantung kepada apa? Bergantung kepada siapa di sini dan siapa di sini. Bergantung kepada siapa sebelum dia ni. Siapa sebelum ni? Kalau sebelum dia kana, maka sini akan jadi isim kana. Kalau sebelum dia inna, maka sini akan jadi isim inna. Tapi kena faham satu konsep. Nak potong mubtada, nak potong khabar, perlu tahu kaedah jumlah ismiyah. Mubtada bukannya tak tertakluk kepada satu perkataan. Khabar juga tak tertakluk kepada satu perkataan. Mubtada kemungkinan dia boleh satu, kemungkinan dia boleh dua perkataan. Tu kena faham konsep tu. Okey, dua perkataan contohnya apa? Dua perkataan kalaulah dia na'at man'ut, kalaulah dia idhafah. Jelas? Ni saya tahu company ni lupa tu. Okey, saya cerita sikit. Contoh dua perkataan Contoh katakanlah saya ambil sini. Okey. Talibu al-jami'ah. Talibu al-jami'ah. Sini khabarnya saya bagi sini mujtahidun. Pelajar universiti itu rajin. Tapi kalau saya bubuh kana dekat depan, kana at-talibu al-mujtahidati mujtahidan. Pasal apa? Hukum khabar kana adalah mansub. Faham? Ini jadi mubtada. Adakah talib saja? Tak. Talibul jami'ah. Pasal apa talibul jami'ah? Sebab itu termasuk di bawah kaedah idhafah. Okey, jelas? Mungkin soalan akan tanya macam ni. Okey. Contoh, wa kana Allahu aliman hakima. Saya kata kana termasuk dalam kategori apa? Fi'lun nasikh ataupun hurufun nasikh. Mana satu? Kana termasuk dalam kategori mana? Fi'lun nasikh atau hurufun nasikh? Tengok balik. Kana tadi saya kata apa? Fi'il. Inna saya kata huruf. Jadi kana ni apa? Kana ialah fi'lun nasikh. Okey, jelas. Mungkin ini adalah contoh soalan yang saya akan bagi. Ataupun saya akan kata, saya bagi ayat Quran. Contoh saya bagi ayat Quran, wa kana Allahu aliman hakima. Saya kata, keluarkan dalam ayat berikut an-nawasikh. Kemudian saya kata isim kana wa akhawatuha. Kemudian saya khabar kana wa akhawatuha. Okey, kamu pun bawa keluar. Apa jawapan yang pertama? Jawapan pertama, saya suruh bawa keluarkan an-nawasikh. Dan kamu bawa keluar kana dalam kurungan al-fi'lu. Sebab ada fi'lun nasikh. Kemudian saya suruh bawa keluar isim. Siapa dia? Allahu. Kemudian saya suruh bawa keluar khabar. Siapa dia? Aliman hakima. Okey, dapat. Adakah kana aja? Tak. Boleh tak kita tukar jadi yakunu? Boleh. Tengok ayat. Okey.
Jelas Jelas. Ini mungkin ada dua bentuk soalan yang mungkin saya akan bagi latihan kepada kamu. Macam mana kamu nak kena isim kana ataupun khabar kana? Saya dah bagi tahu tanda marfu'. Tanda marfu' apa dia? Tanda mansub apa dia? Saya dah bagi tahu tadi. Okey, saya terang sekali lagi. Apakah dia tanda marfu'? Apakah dia tanda mansub? Okey. Marfu'. Yang pertama, dia mesti ada dhammah ataupun dhammatain. Yang kedua, dia mesti ada alif nun. Ni isim Ini isim. Yang ketiga, dia mesti ada waw nun. Ini tanda mansub. Ni tanda mansub pula. Isim al-mansub. Mansub. Yang pertama, dia mesti baris atas atau baris dua di atas. Kalau baris dua di atas, kamu kena faham dia mesti ada ni, alif. Okey, yang kedua, alif nun akan bertukar menjadi ya nun sebelum dia baris atas. Okey. Yang ketiga, waw nun akan bertukar menjadi ya nun sebelum ia baris bawah, nun berbaris atas. Yang keempat, alif ta akan bertukar menjadi bukan tukar. Tak tukar, tapi baris dia sama ada T atau tin. Huruf ta. Ini adalah tanda-tanda bagi isim marfu' dan juga isim mansub. Okay, jelas? Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu faham. Next class kita akan masuk tajuk fi'il. Hadam elok-elok, nanti saya akan bagi latihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.